Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berutung ini boleh sama-sama kita berhimpun dan berkumpul di atas masjid, sama-sama kita hendak mendengar sedikit daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Satu limpah kurnia daripada Tuhan kepada kita supaya kita boleh meningkatkan ketakwaan kita kepadanya dan boleh kita isikan ilmu pengetahuan yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita menambahkan akan ilmu tersebut daripada ilmu sakup paut dengan ilmu agama. Wa qur rabbi zidni ilma, supaya kita tadi itu minta daripada Tuhan menambahkan ilmu pengetahuan kepada kita. Tak lupa lagi terima kasih kepada Tuan Imam Masjid Arifin di Perlis ini dan ahli jawatan masjid yang sudi jemput saya supaya boleh kita bertemu dengan ikhwah saudara-saudari di sini sebagai peluang keamasan yang baguslah yang boleh kita sama-sama bersatu tangan untuk kita mengangkatkan akan syariat Allah Subhanahu wa taala atas daripada kepala kita. Dengan sebab syariat Tuhan inilah kita akan dapat kemuliaan daripada Tuhan, kemuridaan daripada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sebab kita dapat kejayaan di dalam dunia dan dapatnya lepas kita daripada seksaan di hari akhirat nanti. Amba nak ambil sedikit daripada isi kandungan Al-Quranul Karim untuk sama-sama kita tadabbur akan ayat Quran ni, kerana tidak ada kalam yang nak lebih baik daripada kalam Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia yang hendak pakainya hidup di atas muka bumi yang sementara ini. Telah maklum
di sisi orang Islam seluruhnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita sebagai manusia bukannya sia-sia. Allah Taala jadikan kita untuk kita carikan kemerdaan Tuhan semasa kita diberikan tempoh hidup di sini. Sebagaimana kita tersenantiasa ada dengar di telinga kita, Tuhan kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ni menjadikan jin dan manusia, tak lain tak bukan supaya manusia dan jin tadi mengabdikan diri kepada aku. Dan apabila Tuhan jadikan kita sebagai manusia, bukan sekadar tu, Tuhan berikan sifat hidup kepada kita. Boleh kita bernyawa, boleh kita ada perasaan, boleh kita berserenuk, boleh kita adanya gembira dan sebagainya daripada sifat-sifat kebahagiaan yang Tuhan bagikan kepada manusia. Dinamakan al-hayah, hidup tadi itu. Tak lama pula kita akan menemui mati pula. Manusia duduk sekarang lah ni di antara hidup dan mati. Dua perkara ni Allah Ta'ala yang memberi. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menjadikan hidup dan mati supaya nak cobanya manusia bagaimanakah dia nak gunanya hidup dia, mati dia. Yang manakah lebih elok dari kalangan mereka itu guna dua nikmat tersebut. Dengan sebab itu duduk dalam dunia ini pastilah kita kena duduk, kena adanya tujuan matlamat yang jelas, yang nyata. Jangan sama sekali kita tadi itu lalai. Sebagaimana Tuhan larangkan kita, wala takum minal ghafilin. Dan janganlah jadi kita termasuk daripada golongan orang-orang yang lalai. Lalai ini mana tak mengingati, tak beringat hidup, tak khabar. Kata dia hidup tadi itu, apakah tujuan yang asasi? Terkadang ayat-ayat umpama kita baca tadi itu kita pernah dengar dan kita pernah tadabbur. Tetapi perkara ni terhenti di atas kita tadi itu, menjadikan perkara tadi itu masuk di dalam hati kita supaya menggerakkan jiwa kita, iman kita, roh kita sebagai makanan asli kepada roh yang Allah Subhanahu wa taala menjadi, yang ada di dalam diri, yang kita duk guna tiap-tiap hari. Dengan sebab itu, amba ni nak ambil ayat Quran daripada surah Al-Ahqaf, beberapa ayat insya-Allah kita dengarlah supaya kata kita tadi itu boleh mengambilkan kebaikan daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang keempat daripada ini surah, munasabahnya Allah Subhanahu wa taala firman kata, qul ara'aitum ma tad'una min dunillah. Hari yang kita duduk ini, kalaulah kita tengok suasana hidupan manusia, kebanyakan manusia itu terhenti hidupan mereka di atas perkara yang jadi madi. Madi ni benda yang manusia tak kira pahala, dosa, kebaikan ke, kejahatan ke, halal ke, haram ke, lah, ia tak ada kira di situ. Kira kata asalkan dia dapat habuan, bagaimana pun tak apa. Asalkan dia dapatnya matlamat yang dia duk cari, jalan mana-mana, macam mana pun tidak mengapa. Kalau zaman dulu, masa jahiliyah, yang masa itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa ada dakwahnya manusia kepada cahaya kebenaran, cahaya fitrah
yakni cahaya iman dan Islam, mereka itu bergantung dan berpegang dengan hati-hati mereka terhadap berhala-berhala. Hari ini sungguh manusia tak sembah berhala, tetapi sembah muga, sembah wang harta benda, sembah pangkat, sembah tu dan sembah ning. Semua tadi itu lain juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pentafsiran yang ditafsirkan oleh ulama sekarang, kata manusia walaupun tak sembah berhala, akan tetapi dia bergantung kepada wang, gantung pada pangkat, bergantung kepada habuan dunia, seperti orang-orang dulu bergantung kepada berhala. Ini juga bahaya juga. Kalaulah kita tak mengaji, tak belajar, tak tadabbur akan isi kandungan Al-Quran dengan cara bagus, terkadang kita tadi itu jadi termakai, menyeleweng daripada jalan yang sebenar. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, "Qul," kata olehmu ya Rasulullah, "Ara'aitum," tak tengokkan kamu, hei orang-orang yang bergantung lain daripada Allah Subhanahu wa taala, orang yang ada hati tadi itu berpegang kepada lain daripada Allah, ma tad'una min dunillah, barang yang kamu itu dak seru lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat ni kalimah ma tad'una min dunillah bermakna asnam, maknanya berhala, tetapi itu makna boleh lagi kita buka, boleh lagi kita meluaskan untuk memasukkan perkara-perkara yang ada di sekelilingi manusia. Kerana Al-Quranul Karim, dia ni maklum bagi kita, dia ada asbabin nuzul. Sebab turun ayat ni maklum di sisi orang-orang yang mengaji belajar, ia tahu kata ayat ni turun kepada siapa, di mana, bila masa, Makki ke Madani, memang ditahukan. Cuma ayat Quran ini sebagaimana pegangnya orang Islam, dia boleh pakai, boleh guna setiap zaman, setiap masa, setiap tempat, setiap keadaan, setiap generasi, tiap-tiap bangsa dan bahasa guna Quran ini sebuah. Dengan sebab itu pasti kena ada di sana kaedah yang diletakkan oleh alim ulama dengan maknanya al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat Al-Quran, dia tidak terhenti di atas sebab. Maknanya sebab itu khusus, akan tetapi pengertian pengajaran yang boleh kita ambil daripada Al-Quran itu senantiasa jadi umum. Boleh kita ambil guna setiap masa, setiap tempat, setiap bangsa, bahasa, generasi mana-mana, boleh kita ambil. Dengan sebab itu cara tafsir Al-Quranul Karim, hendaklah kita tadi itu tengok suasana, lihat suasana, keadaan hidupan manusia, bagaimanakah mereka itu hidup, bagaimanakah mereka itu jauh daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu, kita sebagai manusia patut kena faham di sini. Terkadang kita tafsir ayat Al-Quran, kita beri makna sekadar zaman jahiliyah. Tapi zaman sekarang yang kita ada ini, terkadang kita faham kata kita tak kena mengena dengan apa hak Tuhan bawa datang di dalam Al-Quran. Ini bahaya. Apa yang ditayangkan, yang dihuraikan, yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, terkadang kita kata benda tu tak kena mengena dengan kita. Sebenarnya
cara kita nak memahami Al-Quranul Karim ataupun hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti kita kena ada ilmu dua perkara. Ada dua ilmu. Sekuat-kuatnya kena ada dua ilmu. Ilmu pertama, ilmu sakut paut dengan nusus, nas yang ada dalam Quran ataupun ada dalam hadis. Yang kedua, ilmu sakut paut dengan al-waqi', benda suasana yang dok jadi sekarang ini, setiap tempat, setiap masa, bagaimana? Maka wajib orang yang nak mentafsirkan akan Al-Quran pasti kena memahami akan waqi', benda yang berlaku sungguh tadi itu. Kemudian dia ambil ayat Tuhan tadi itu, mentafsirkan ataupun menurunkan hukum tadi itu kepada suasana yang dok berlaku. Ini adalah perkara yang jadi kewajipan bagi orang yang nak menerangkan akan isi kandungan Al-Quranul Karim kepada umat Islam dengan cara seluruhnya. Ma tada'una min dunillah, perkara yang mereka itu seru lain daripada Allah. Seru lain daripada Allah, makna kata asal mana doa, ad-doa ni, ad-doa makna seru. Seru lagu mana? Yakni seru yang kita tadi itu terikat hati, kata dia itu boleh mengada, boleh menjadi perkara yang tiada kepada ada. Ini kerja Allah Subhanahu wa taala, bukan kerja makhluk. Yang nak menjadi daripada tak ada kepada ada, kerja Allah. Ini pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Yang nak mesembuh penyakit seseorang daripada sakit, ini kerja Allah Subhanahu wa taala. Nak berjaya dengan cara nak meluluskan perkara, ini kerja Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita sebagai hamba kena menyatukan permintaan umpama tersebut tadi itu kepada Allah hanya jua. Lain pada ni tak boleh. Al-musyrikun zaman dulu, dia tak bergantung kepada Allah hanya jua. Dia bergantung juga kepada Al-Lat, Wal-Uzza, wa Manar, wa Hubal dan sebagainya. Maka ayat ni turun kepada mereka untuk menggerakkan akal fikiran mereka. Kata, benda yang kamu itu dak seru supaya menghasilkan manfaat daripada perkara yang kamu itu dak seru, aruni madza khalaqu minal ard. Aruni, jawab kepada aku, Tuhan kata, khabar kepada aku, madza, apakah khalaqu minal ard, yang perkara berhala yang kamu itu selain daripada Allah tadi itu buat daripada ini. Buat perkara yang ada atas muka bumi ni, berhala tu buat gapo gatik. Buat ni makna mengadap gapo gatik. Di sini adalah kita duk mengaji di dalam ilmu al-iman ataupun ilmu tauhid, kita panggil lah banyak nama dia. Sakut paut dengan iman kita, sakut paut dengan tauhid kita, sakut paut dengan ilahiyat kita, banyak nama dia. Di sana, kalaulah kita belajar dengan cara bagus, kita didapati dalam Quran Tuhan kata, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas." Ada lafaz Rabb, ada lafaz ilah. Rabb ni makna balik Tuhan, maqamir rububiyah, balik Tuhan kepada kita. Kejadian Tuhan, rezeki Tuhan, semua segala-gala yang manusia itu berhajat, Tuhan itu bawa datang kepada kita. Itu panggil maqam ar-rububiyah. Kalaulah kita nak banding ataupun kita nak sebut ayat Tuhan, Tuhan kata, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Kami bawa datang kepada kamu wahai manusia tiap-tiap perkara yang jadi kamu itu berhajat kepadanya. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau nak bila nikmat Allah Subhanahu wa taala, nescaya kamu nak bila tak habis. Tuhan bawa datang mari belaka. Kita nak bila sedikit. Yang pertama, yang mengadakan kita sebagai manusia daripada tak ada kepada ada, dia menjadi Allah. Musyrikun dia mengaku
jadikan langit, jadikan bumi, jadikan air, jadikan udara, jadikan segala-gala. Man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menjadikan, yang mengada. Menjadi makna mengada daripada tak ada kepada ada, Allah Subhanahu wa taala. La yaqulunna, mereka itu iktiraf mengaku, kata Allah lah yang menjadi. Nampak tak masalah ni? Kita nak khayal di dalam akal fikiran, tasawur am. Kita menggambarkan, gambar dalam akal fikiran kita dengan cara umum. Kata mereka itu jawab, kata la yaqulunna Allah. Nescaya mereka itu jawab, kata Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadi. Kalau gitu, Tuhan ni dia nak memuliakan kita sebagai manusia. Jangan sama sekali kita tadi itu mengabdikan diri kita kepada sama-sama makhluk. Seru lain daripada Allah Subhanahu wa taala ni adalah kita mengabdikan diri kita, mana kita menghinakan diri kita kepada sesama makhluk. Allah Subhanahu wa taala tak redha dengan ini perbuatan yang keluar daripada manusia. Dengan sebab itu Tuhan kata, fala tad'u ma'allahi ahada, jangan sama sekali kamu itu seru serta Allah Tuhan mana-mana pun, jangan buat gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ayat kata, aruni madza khalaqu minal ardi, balik maqamir rububiyah, balik kejadian Allah taala kepada makhluk tadi itu memang jelas. Tetapi apabila kita tadi itu dapat nikmat daripada Allah Ta'ala menjadi, mengada dan sebagainya kepada kita, bagaimanakah kita nak terima kasih, nak syukur, berasa gembira, berasa reda terhadap perbuatan Tuhan, kejadian Tuhan terjadikan bagi diri kita? Pastilah kita kena mengabdikan dia hal keadaan tunggal, hal keadaan tak bercampur, hal keadaan tidak menyengutu, hal keadaan kita tak ada itu berkongsi. Pasti kita tadi itu kena mengetahui perkara tersebut. Di situlah dinamakan maqam al-uluhiyah. Maqam rububiyah dengan uluhiyah ni, orang panggil kata perkara yang mutalaziman, perkara yang masuk tupai pergi mari. Ya, tak boleh kita berceraikan di antara dua perkara ini, tak boleh. Balik Tuhan mengadakan kita dengan tidak kongsi pada siapa, balik kita nak mengembalikan ibadat kepadanya, jangan sama sekali kita kembali dengan cara kita ada menyungutu kongsi dengan siapa-siapa. Kalau gitu Tuhan khitabkan akal fikiran al-jahiliyah, dia kata aruni madza khalaqu minal ardi. Cara ayat mari, mereka berhala yang kamu agak kata Tuhan lain daripada aku ni, dia buat gapo atas muka bumi, berjaksa gapo ratik. Nak ambil gapo jawab. Di sini nampak salah terang. Mereka dulu ambil berhala, menjadikan Tuhan lain daripada Allah. Sekarang wang, duit, pangkat, gapo lagi, benda-benda yang manusia itu bergantung padanya, adakah perkara tersebut itu menjadikan kita mengadakan segala-gala benda kita berhajat padanya? Kalla, tidak sama sekali. Bagaimanakah kita sebagai orang yang beriman nak bergantungkan kepada perkara tersebut? Sebab tu saya kata aruni maza khalaqu minal ard. Ayat ni kalau kita faham sungguh, nescaya tidak ada menyengutu di dalam dunia ni berlaku mari, tak ada. Kerana manusia semua tak ada pia pun i'tiqad, tak ada pia pegang dengan hati dia kata makhluk tadi itu kuasa nak menjadikan dia. Tapi dengan sebab hasutan daripada syaitanir rajim yang mentipukan kita, yang membodohkan kita, supaya kata kita tadi itu boleh duduk dengan dia pula di dalam seksa api neraka yang berkekalan. Dengan sebab itu Tuhan tanya lagi, am lahum syirkun fis samawat, ataupun bagi mereka itu berhala yang kamu itu suruh lain pada Allah, masuk juga pangkat dan wang dan sebagainya, menyengutu dalam masalah menjadikan segala petala langit yang 7 ni. Am lahum syirkun fis samawat,
Sama sekali tak boleh nak jawab mereka-mereka yang buat pekerjaan menyekutu Tuhan. Tak boleh nak jawab. Apabila mereka tak boleh nak jawab, tabiatnya orang yang degil, mutakabbir, mereka itu akan kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata, ini apa ni? Asatirul awwalin. Berita-berita karut, berita-berita yang tak berguna, tak ada faedah. Ini bukannya ajaran Allah. Bahkan Muhammad itulah dusta di atas Allah Subhanahu wa taala. Ini apa panggil jawapan yang lemah, yang tidaknya ilmiah, yang tidak adanya dasar keilmuan. Jawab sekadar nak lepas, hendak lepas. Sebenarnya bukan itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengetahui mereka, kata mereka tadi itu tidak ada jawapan daripada akal mereka yang logik ini pun tak ada jawapan. Dia kata, ituni bi kitabim min qabli hadza. Cuba bawa datang mari kitab. Ituni bi kitabim min qabli hadza, maknanya sebelum daripada Al-Quran yang menunjuk perkara yang kamu itu dok buat menyekutu Tuhan seru daripada Allah, dok bergantung daripada Allah ni. Cuba bawa kitab mana hak rakyat lagu ni, hak khabar lagu ni, cuba rakyat. Nak ambil apa kitab apa? Kitab Taurat ke, kitab Zabur ke, kitab Injil ke, Suhuf ke? Semua tadi itu tidak rakyat. Apa yang dibuatkan oleh jahiliyah tak ada. Kemudian ambil daripada mana ni? Ambil daripada mana ni? Apa nama apa yang kata semua perbuatan yang seru daripada Allah ni? Ambil daripada khayalan. Ambil daripada akal fikiran. Dengan sebab itu akal fikiran kita ini ataupun khayalan yang timbul daripada akal, jangan sama sekali ayuhan nas, wahai manusia, menjadikan asas bagi ini agama. Tak boleh. Akal fikiran kita ni kita guna dia untuk memahami wahyu yang Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita. Jangan sama sekali kita menjadikan akal itu sebagai asas, sebagai dia itu teras ataupun asasi untuk kita tadi itu bergantung kepadanya. Jangan kita buat gitu. Terkadang orang kita ni dia menjadikan akal fikiran dia itu besar daripada wahyu, mendahului akal fikiran dia di atas wahyu Allah Subhanahu wa taala. Akal kita ni kalau kita nak bahas kerja dia, wazifatul aqli, kerja akal fahmul wahyi, faham wahyu. Bukannya akal tadi itu nanti mari mengajar, menunjuk ataupun mari tarbiyahkan wahyu, itu bukan. Jangan silap faham di situ. Kemudian akal kita tadi itu ada dua di hadapan dia. Orang kata akal inilah dalilul qat'i, adapun wahyu dalilul dhanni. Ada setengah-setengah daripada manusia kita yang beriman itu dia bercakap dengan itu percakapan. Akal kita ni dia kata qat'i. Makna qat'i ni mana jazam. Adapun wahyu adalah dhanni. Wahyu dia bagi dua. Bagi wahyu mutawatir dengan wahyu ahad. Mutawatir ni makna kata orang rakyat khabar daripada Nabi lebih daripada 10 orang. Kalau sahabat rakyat daripada Nabi 10 orang, ini panggil khabar mutawatir. Bawah daripada tu dia kira kata khabar ahad, tak kiranya hadis gharib, hadis aziz, hadis mustafiz dan sebagainya, dia tak kira. Dia kira atas semua tu ahad belaka. Maka dia kata ahad ini beri faedah dhanni. Apa makna dhanni? Tak yakin, tak boleh nak yakin. Masya Allah. Kalau gitu, amal nak kupas dulu sini, nak beri keterangan dulu sini, nak boleh kata, hendak boleh nak kata qata'i ka dhanni di atas wahyu Tuhan ni, terutama hadis. Terutama hadis. Bila kita nak boleh kata dia dhanni atau qata'i? Duduk di dalalah dia ke? Tunjukkan dia ke? Dia duduk di jalan dan sampaikan kepada kita, orang panggil al-asanid ataupun isnad.
Mereka yang kata akal tadi itu adalah mendahului di atas wahyu, mereka akan letak kata dalilul ahad, hadis ahad beri faedah dhanni. Kalau hadis mutawatir tak ditunjukkan oleh akal, dia kata mutawatir ini qat'is subut, tapi dhanniyatud dalalah. Dia datang itu sungguh daripada Rasulullah 100% alaihi salatu wassalam, akan tetapi tunjuk ke dia adalah dhanni juga. Kenapa? Kerana tak muafakah dengan akal fikiran dia. Kalau gitu akal kita ni, dia kata umpama mana pun dia adalah qat'i, thabit dia kata. Masya Allah. Okey, kita kupas sikit supaya kata kita nak masuk di sini ni. Akal kita tadi itu nak jadi qat'i bila apabila benda ada depan akal dia ada dua perkara. Yang pertama, akal yang nak mengetahui perkara yang syahidi. Perkara syahid ni seumpama kita tengok ini. Orang panggil apa sini? Air ni tak? Duduk dalam botol dia ni. Ni air. Qat'i dia kata dia bulat dan tinggi. Qat'i sebab kita boleh dapat dengan cara hissi mata kepala. Tetapi akal kita ini, kita boleh tak nak hukum dengan cara qat'i, benda belakang daripada dinding ni kita tak tengok dengan mata kepala dengan cara hissi, kita nak kata gapo lek belakang. Amo mari daripada fatani, tak tahu kata gapo ada lepas daripada dinding ni. Tak tahu. Apabila tak tahu kita nak qat'i, nak putus boleh tak, nak jazam boleh tak kata belakang pada dinding ni ada perkara tu, ada perkara ni. Abadan. Itu benda yang boleh kita keluar tu baik pada masjid kita boleh tengok. Apatah lagi benda ghaibi. Benda ghaibi ya, benda yang kita nak pergi dengan akal tak boleh. Dalam masalah al-ilahiyat, dalam masalah ketuhanan ataupun sam'iyat, benda yang Tuhan khabar yang nak berlaku terhadap diri manusia daripada azab kubur dan sebagainya, akal kita ni pergi siapa tak? Memang tak siapa. Apabila akal kita ni tak siapa, maka bagaimana kita nak menjelaskan ataupun kita nak memutuskan kata akal inilah semuanya qat'i belaka? Lah. Dengan sebab itu, apabila ada perselisihan, Allah Subhanahu wa taala Al-Alimul Hakim yang dalam hal bijaksana, dia kata fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila uqulikum ka ila Allah war Rasul. Apabila kita ada perselisihan, tak nampak ada perbincangan dan sebagainya di dalam masalah isu mana-mana kita tak nak satu tak boleh, rudduhu ila Allah war Rasul, ka ruddu ila uqulikum ila Allah war Rasul. Makna kepada Alkitab was Sunnah. Wa apa taklid kepada akal fikiran? Kerana akal fikiran mutafawitah. Apa makna mutafawitah? Makna berlainan. Akal falsafi, orang falsafah yang mikir pasal dia, akal mu'tazili yang mikir pasal dia, akal ahli kalam yang mikir pasal dia, akal ahli sunnah ya ada akal fikir ke, dia tak sama. Kalau gitu kita nak kembali kelik kepada uqul, sedangkan akal tidur nak satu pun tak boleh. Bagaimana kita nak menyatukan perkara? Dengan sebab itu, akal kita wazifatuhu faham. Bukan nanti hajar tunjuk kata dia tu jadi gapo-gapo daripada hukum syarak, itu tak boleh. Terutama babul ilahiyat, sakut paut dengan bab ketuhanan. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, "Ituni bi kitabin min qabli hadza." Cuba awak datang mari orang-orang dah sembah lain daripada Allah ni, lain daripada aku ni, dengan keterangan hak daripada kitab mana-mana, belum daripada ini. Min qabli hadza ay min qablil Quran. Belum ada Quran. Cak rakyat mari. Nak ambil gapo rakyat? Sebab akal dia menunjuk dah kata tak ada. Cuma ikhtirak daripada akal. Orang panggil kata ibda'. Dia ambil daripada benda yang dia berasa molek daripada akal dia. Sebenarnya tak molek pun. Au atharatin min ilmin in kuntum sadiqin. Ataupun daripada ketinggalan ilmu-ilmu yang mung tu pernah belajar daripada mana-mana orang yang mu'tabar. Kata hak mung wak ni, hei orang-orang Quraisy, hei orang-orang musyrikun, kata kena dengan ajaran hak sebenar. Cuba awak datang. In kuntum sadiqin. Berat ni Tuhan kata in kuntum sadiqin. Jikalau kamu ni termasuk daripada golongan orang yang benar. Ya benar ni naqiduhu kadzib, dusta.
Biar katik suka kepada sifat kedustaan. Kalau orang kata awak ni, hang ni orang dusta ni. Cerak. Kita sendiri pun tak suka. Akan tetapi Tuhan kata in kuntum sadiqin, jikalau kamu ni benar, cuba awak datang alasan. Kebenaran tadi itu kita nak dakwa kata kita ni orang benar, pastilah kita kena adanya keterangan daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun rasul. Ataupun daripada wahyu mana-mana hak Tuhan bawa datang. Mari royak kata ini adalah benar, baru kena. In kuntum sadiqin. Tak benar. Sebaliknya mereka ini tak benar. Apa tak benar? Karena tidak ada alasan. Tidak ada alasan daripada Allah, tidak ada alasan daripada wahyu Tuhan, kitab sebelum daripada Al-Quran, dan ilmu yang mereka itu belajar daripada mana-mana pihak, tak ada. Dengan sebab itu, kenapa kamu itu buat? Apabila dia tak mengaku dengan kesalahan. Musyrikun dia tak mengaku dengan kesalahan, malaikat orang-orang yang du'afa, orang-orang yang tidak ada pangkat, tidak ada muka dalam masyarakat dan sebagainya, hak tu ya. Mereka itu sahaja yang terima kebenaran daripada apa yang dibawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada muka, adanya pangkat, adanya apa yang kata nama dalam masyarakat, aghlabiyah, ghalibnya mereka tak terima. Apabila mereka tak terima, Allah Ta'ala kata, وَمَنْ أَضَلُّ, sesiapa lagi yang lebih sesat jalan, mimman, daripada mereka, yada'u min dunillah, yang duk seru lain daripada Allah Subhanahu wa taala, yang bergantung hati mereka lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi nak lebih sesat jalan daripada mereka yang bergantung lain daripada Allah? Kenapa? Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, mereka yang tidak memperkenankan permintaan bagi orang yang minta tadi itu ila yaumil qiyamah, sehingga hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala kata mereka ini tak boleh memperkenalkan apa yang mereka itu nak minta lain daripada Allah, berhala ataupun lain daripada tuang dan sebagainya, tak boleh nak mengizin ataupun tak boleh nak beri manfaat sedikit pun, melainkan dengan izinan daripada Tuhan. Kita tinggal Allah, tinggalnya Tuhan, tapi kita pergi pakainya, pergi gunanya cara memikir kita yang buruk ini, yang tak ada di dalam wahyu, tak ada di dalam keterangan daripada Allah Jalla Jalaluh. Maka Tuhan kata ila yaumil qiyamah, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Siapa pakai maisah? Tak juga. Lalu orang kata, kita pergi juga diketik di mana, pergi di sami mana-mana. Boleh kita tak pergi, ya kata. Kita tak boleh pergi tu. Kenapa di sini dia kata man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah? Dalam ayat lain dia kata in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kita seru mereka, mereka tak dengar kita. Mereka tak dengar kita. Kalau kita kata mereka itu dengar, walau sami'u mastajabu lakum. Kalaulah mereka itu dengar, mereka tak boleh memperkenalkan apa-apa. Orang kata ada lagi boleh memperkenalkan. La yasma'u du'akum walau sami'u mastajabu lakum. Kalaulah mereka itu memperkenal sekalipun, mereka itu tak boleh memberikan gapa-gapa. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan hari kiamat esok mereka ini akan jadi musuh pula bagi mereka yang minta lain daripada Allah daripada perkara-perkara tersebut. Sampai waktu azan dah ke? Azan dah? Okey dah, azan dulu tak apa. Mari kita hubung insya-Allah. Kita sambung.
la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala ni royak kepada kita, khabar kepada kita, insya-Allah kita ambil 10 minit lagi insya-Allah. Iaitu mereka-mereka yang seru lain daripada Allah Subhanahu wa taala ni, perkara yang dia seru tadi itu la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Tidak memperkenalkan bagi seorang yang seru tadi itu sehingga kiamat nanti. Dalam ayat yang lain, takut-takut orangnya i'tirad. Kata, "Amba dok gini minta boleh," dia kata. Bagaimana pula tak boleh? Kita pernah buat ni, boleh. Kita ingat perkara yang berlaku dalam dunia ni, ia dua perkara. Yang pertama, berlaku dengan kehendaki Allah kauni. Maknanya Allah Ta'ala kehendak, tetapi Tuhan tak ada redha. Di sana berlaku dengan kehendaki syar'i. Maknanya Tuhan kehendak nawi berlaku serta Tuhan itu redha. Apabila kita tadi itu faham akan ini isu dan faham akan ini maksud daripada syarak, kita tak jadi susah. Allah Subhanahu wa taala kata, "In tad'uuhum la yasma'u du'aakum." Kalau kita seru mereka, mereka tak dengar seruan kita. Walau sami'u, kalaulah mereka itu dengar, mastajabu lakum. Walau sami'u mastajabu lakum. Mereka itu tak boleh nak memperkenankan doa kita. Kalau kita seru, ya tak dengar. Kalau ya dengar, ya tak boleh nak wik apa-apa. Takut orang kata, "Pak kita wik, kita gitu boleh." Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Hari kiamat esok, Allah Ta'ala kata, mereka kita seru lain daripada Allah, sama ada malaikat, sama ada jin, sama ada berhala, sama ada gapo pun,
mereka itu akan dakwa kata, kami tak pernah suruh manusia itu suruhkan kami. Bahkan mereka manusia itu sendirilah yang buat salah dengan dirinya sendiri terhadap hak-hakmu ya Allah. Di sinilah Zahir kata, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Tuhan raya ni, Tuhan nak memuliakan kita sebagai anak Adam. Tak sewi kita itu mengabdikan diri kita kepada makhluk itu juga. Wahum an du'aihim ghafilun. Sedangkan mereka itu berhala dan benda lain daripada Allah yang manusia itu bergantung padanya, daripada seruan-seruan mereka itu ghafilun. Apa makna ghafilun? Makna mereka itu tak dengar gapo-gapo kali. Hak dak beri Tuhan belaka. Allah Subhanahu wa taala dak wi belaka. Sebab itulah pemberian Allah Subhanahu wa taala ini tak sama. Kita terkadang kita faham kata aku tak boleh ni, bagaimana Tuhan tak beri? Memang Tuhan beri, tapi kita duduk di atas perkara Tuhan mereka, Tuhan beri juga. Bukan Tuhan tak beri. Seumpama iblis yang minta, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Hai Tuhan, berilah pada aku ni, aku nak dengan kemegahan, dengan kebesaran, dengan kemuliaan engkau, aku nak tipu semua anak Adam ni. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Heta panjang umur aku ni sampai ke hari kiamat nanti. Tuhan beri tak? Tuhan beri. Jangan kita dah faham kata apabila kita minta benda hak Tuhan mereka, Tuhan beri, itu Tuhan redha kita. Lah, bukan lagu tu. Ayat ni yang nak royakkan kepada kita, nak khabarkan kepada kita, cerita kepada kita kata, hei manusia, pemberian Tuhan beri belaka. Tapi kita nak hak gapo? Naknya sebagaimana Tuhan royak cerita dalam ayat Quran surah Baqarah, dia kata, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia mereka minta habuai daripada habuai dunia, minta boleh belaka, tapi akhirat esok tak ada gapo sekali. Kita tak sedut dalam golongan itu. Sebab benda hak kita minta dalam dunia ni semua kita akan tinggal dia belaka. Tak ada dia berkekalan dengan perkara tersebut. Kita nak wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di antara kita orang beriman manusia, naknya minta doa pada Tuhan, nawi bahagia hidup dunia, bahagia hidup akhirat, dan jauh kita daripada siksa api neraka yang Tuhan janji dalam Quran. Hak tu hak kita nak. Sebab itulah seru lain daripada Allah Subhanahu wa taala hari ni banyak. Ambil ayat ni munasabah. Ayat ni mai jumpa dengan ikhwah kita, hadirin hadirat di Masjid Arifin perlis kita ni, untuk sama-sama mengingati diri hamba dan kita pakat-pakat mengingati. Sebab dalam telefon ni seru lain daripada Allah, daripada perkara-perkara anak muda-mudi dan orang tua sendiri pun banyak duk main benda-benda hak tersebut. Ini adalah dosa besar, adalah menyekutu Allah Subhanahu wa taala. Mati tidak taubat, cerak kita tak selamat daripada siksa. Cerak kita tak boleh masuk syurga dan kita tak akan selamat daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala, berkekalan dalam siksa. Sebab itulah masalah ini ajaran Allah. Ini adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita tadi itu kena memahami. Amal nak ambil seminit. Ambil 2 minit lah insya-Allah. Supaya nak sempurnakan ayat, wa idza husyiran nasu, apabila dihisabkan manusia, kanu lahum a'da. Jadi di antara perkara yang dia seru daripada Allah dengan diri dia, ada permusuhan di antara dua perkara ini. Kanu lahum a'da wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan mereka itu hak kena seru lain daripada Allah, ia akan jawab kepada orang hak seru dia daripada Allah, aku tak ada suruh mu buat dengan aku lagu ni. Aku tak serumu, aku tak suruhmu, aku tak izin padamu. Kenapa mu nak buat terhadap aku? Inilah khulasah kesimpulan kalau kita jalan itu tak kena di atas jalan. Dengan sebab itu ayuhal muslimun, ayuhal mu'minun, hei orang-orang Islam, berbakti biar ke molek-molek supaya kata kita itu boleh selamat diri kita daripada gelombang ataupun daripada perkara-perkara yang jadi kesamaran yang nak tarikkan kita, tak sewi kita itu duduk di atas
jalanan kebenaran, supaya kita nak jumpa dengan keamanan di dunia maupun di akhirat nanti. Ini kita kena tambih biarkan molek lah, supaya kata kita itu tak terlepas. Kita hidup atas dunia ni, tambih sokmo, hamba ni ngajar mana-mana pun nak mengingati kata kita hidup sekali, bukan dua, sekali. Apabila kita kembali, tak akan kita mari kepada ini dunia ni sampai ke bila-bila. Tak dah. Kerana dunia ni pun akan binasa juga, seperti kita itu mati dan binasa jasad kita dan sebagainya. Yang kekal di atas muka bumi yang kita nak bawa pergi kepada alam satu lagi, al-khair, kebaikan yang berlandas, yang berdasar pada Alkitab, berdasar pada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di atas contoh tauladan yang baik. Itu sahaja yang kita nak bawa datang kepada hari akhirat yang kita duk tunggu-tunggu sekalian. Kita nak pergi tak segi, ya kena pergi semata. Alangkah bagus dan baik bagi kita berjalan dengan cara molek, supaya kata kita sampai kepada matlamat di sana, untuk kita tadi itu berjaya dan boleh masuk syurga belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara bahagia. Hendaklah kita ambillah cahaya daripada kitab Allah, cahaya daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menghiasikan hidupan kita hari-hari. Itulah sedikit daripada perjumpaan yang mulia pada malam ini di Masjid Arifin. Terima kasihlah sekali lagi kepada Tuan Imam dan ahli jawatan kuasa masjid ini yang sudi jemput saya, dan insya-Allah kalau ada fursah, ada peluang ke mana lagi, kita akan boleh berjumpa pula pada perjumpaan yang lainlah pula biiznillah taala. Malam ni sekadar inilah sahaja. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.